Dikala usia merangkak senja, securik tulisan ingin disuratkan, sepertinya pesanan baginda yang harus kita amalkan. Di senja ini semuanya meresap di minda, tanpa diundang dan dipinta, tapi perlu diluah dan diperkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di YouTube Atuk Det Studio. Untuk kesekian kalinya, Atuk Det berharap semoga semua sahabat dan ahli keluarga berada di dalam keadaan selamat, sihat dan sejahtera, serta sentiasa dilindungi, dirahmati dan diredai ketika menjalani kehidupan seharian. Tidak lupa juga sentiasa juga dilindungi dan dihindari dari wabak COVID atau pandemik COVID yang sedang melanda ketika ini. Sahabat-sahabat yang sedang mengalami kesukaran atau kesempitan hidup diharapkan bersabar dan tabah. Teruskan usaha untuk mengatasi masalah yang berbangkit. Selagi kita berlapang dada dan berfikiran positif, insya-Allah akan ada jalan keluar. Jangan putus asa. Manakala sahabat-sahabat yang sedang menghadapi masalah kesihatan juga diharapkan supaya sabar dan tabah dan dipermudahkan segala urusan rawatan. Semoga cepat sembuh seperti sedia kala. Siapa kita pada hari ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdiri daripada faktor keturunan kita ataupun keluarga kita, faktor perkisaran sosial atau dengan siapa kita bergaul sejak dari kita dilahirkan, faktor pendidikan dan latihan yang kita terima serta pengalaman yang kita lalui. Apabila kita bercerita tentang pendidikan dan latihan, terdapat guru-guru sama ada cikgu, pensyarah, penceramah dan sebagainya yang membimbing kita. Malangnya, ramai dari antara kita kadang-kadang sebabkan kesibukan menjalani kehidupan seharian, setelah meningkat dewasa, kita terlupa kepada sumbangan guru-guru kita. Kita lupa siapa kita adalah hasil didikan mereka. Walaupun tidak dinafikan terdapat usaha daripada kita. Oleh itu, hari ini Atuk Det Studio ingin berkongsi kisah mengenai cikgu luar biasa yang telah dikenal pasti dan menerima anugerah di bawah program Anugerah Guru Inspirasi McDonald Malaysia. Anugerah Guru Inspirasi adalah program khidmat masyarakat yang dianjurkan dan ditaja oleh McDonald Malaysia sejak tahun 2018 sempena sambutan Hari Guru. Anugerah tersebut diadakan bagi menghargai cikgu luar biasa yang telah menjalankan tanggungjawab mereka melebihi tugas-tugas hakiki demi mendidik anak bangsa. Cikgu luar biasa yang dimaksudkan adalah guru yang tidak pernah berputus asa memberi yang terbaik untuk membantu pelajar-pelajar mereka. Calonkanlah guru luar biasa anda yang sentiasa memberikan yang terbaik melebihi 100% dalam mendidik, membentuk dan memberi inspirasi sepanjang tempoh anda bermula dari sekolah rendah hingga ke tahap tertinggi yang pernah anda lalui. Pencalonan boleh dibuat melalui laman sesawang seperti tertera di layar. Anda boleh berkongsi kisah inspirasi tentang cikgu luar biasa anda. Pencalonan perlu dibuat dalam tempoh masa yang ditetapkan. Seramai 25 orang guru dengan kisah yang paling memberi inspirasi dari senarai yang dicalonkan akan menerima hadiah wang tunai RM5,000 setiap seorang, sebuah trofi dan sijil penghargaan. Manakala mereka yang mencalonkan cikgu luar biasa pula akan menerima voucher hadiah bernilai RM200 dari McDonald Malaysia sebagai tanda penghargaan. Senarai pemenang ataupun senarai guru luar biasa yang telah menerima anugerah untuk tempoh tahun 2001 adalah seperti tertera di layar.
Salah seorang yang mencalonkan cikgu luar biasanya ialah Muhammad Afiq Aiman bin Talib. Beliau adalah merupakan seorang pelajar di sebuah PTA dan sedang ataupun akan menamatkan ijazah sarjana muda dalam pendidikan sains tidak lama lagi. Afiq datang dari keluarga berpendapatan rendah. Keluarganya berniaga roti canai di tepi jalan sebagai punca pendapatan. Apa yang dipaparkan adalah sedutan hasil daripada temu bual di antara Afiq dengan hotel Chili Sauce. Pada tahun 2017, setelah menamatkan peperiksaan PT3, Afiq berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Pusri Sadong di Kelantan. Melalui kawan-kawan di sekolah barunya, Afiq mendapat tahu guru sejarah mereka sangat mudah didekati dan boleh bergurau dengan murid-murid serta amat ramah dan mesra. Guru sejarah berkenaan juga lebih suka mengajar sejarah secara santai dengan perbualan terbuka daripada menghafal dari buku teks. Guru tersebut ialah Puan Nur Hashimah binti Abdul Rahman atau lebih dikenali oleh Cikgu Shima di kalangan murid-muridnya. Afiq mula rapat dengan Cikgu Shima apabila dia dan beberapa rakannya yang lain perlu ke klinik untuk saringan dan perawatan susulan thalassemia. Jarak di antara sekolah dan klinik ialah kira-kira 15 minit dengan memandu kenderaan ataupun menaiki kenderaan. Afiq tidak mempunyai kenderaan. Dia perlu berjalan kaki ke klinik, tetapi pada masa yang sama dia tidak mahu ketinggalan proses pembelajaran di sekolah disebabkan oleh kerana temu janji selama 1 jam di klinik tersebut. Cikgu Shima mendapat tahu mengenai masalah Afiq dan dia berkata kepada Afiq, "Tak apalah, nanti saya bawa awak pergi ya." Dengan cara itu, Afiq masih boleh kembali ke sekolah selepas menjalani pemeriksaan atau perawatan untuk menyambung proses pembelajaran pada hari tersebut. Cikgu Shima terus mengantar Afiq ke klinik setiap 3 bulan sekali sehingga Afiq tamat menduduki peperiksaan SPM-nya. Cikgu Shima juga membantu Afiq menghadiri kelas tambahan pada waktu malam di sekolah. Jika tidak kerana pertolongan Afiq Cikgu Shima, Afiq perlu berjalan kaki sejauh 20 km untuk berulang-alik dari rumah ke sekolah pada waktu malam. Pertolongan Cikgu Shima kepada Afiq bukan setakat pengangkutan saja. Kadang-kadang Cikgu Shima juga memberi wang saku kepada Afiq kerana dia tahu Afiq pada waktu tertentu tidak mampu untuk memberi makanan pada waktu rehat di sekolah. Cikgu Shima juga mencalonkan Afiq sebagai anak angkat kepada Syarikat Muda Osman, iaitu sebuah syarikat peruncit buku tempatan bagi membolehkan Afiq mendapatkan buku rujukan dan penetapan sekolah secara percuma. Selain Afiq, Cikgu Shima juga membantu pelajar-pelajar yang lain dengan memberikan wang saku kepada murid-murid yang memerlukan. Malahan, setiap hari, Cikgu Shima membawa murid pelajar-pelajar yang terdiri daripada keluarga berpendapatan rendah ke kantin asrama sekolah untuk diberi makan secara percuma. Afiq pernah bertanya kepada Cikgu Shima, kenapa Cikgu Shima berbuat demikian? Dengan suara tersekat, Cikgu Shima memberitahu, rezeki yang Allah bagi ini bukan untuk kita sahaja, tetapi untuk semua orang, Afiq. Semua orang. Dalam banyak-banyak rezeki kita, ada juga rezeki untuk orang lain. Selepas tamat SPM, Afiq memutuskan untuk membalas jasa baik dan budi Cikgu Shima. Memandangkan Cikgu Shima bertanggungjawab mengenai perpustakaan sekolah, Afiq secara sukarela membantu Cikgu Shima di perpustakaan. Setelah mendapat keputusan SPM, Afiq ditawarkan mengikuti kursus matrikulasi di Kolej Matrikulasi Kelantan. Malangnya, keluarga dia tidak mampu mengadakan iuran pendaftaran. Afiq reda dengan keadaan tersebut dan menerima hakikat cita-citanya tidak akan kesampaian. Dia berkongsi perkara tersebut dengan Cikgu Shima sekadar untuk meluahkan perasaan tanpa mengharapkan sesuatu. Tanpa disangka, setelah beberapa hari kemudian, Afiq terkejut. Cikgu Shima memberikannya wang untuk iuran pendaftaran Kolej Matrikulasi. Cikgu Shima cuma berpesan kepada Afiq, belajar rajin-rajin. Nanti bila dah bekerja suatu hari nanti, tolonglah keluarga kamu itu.
Afiq terperasan sesuatu. Salah satu gelang tangan yang biasa dipakai oleh Cikgu Shima telah tiada. Tetapi Afiq tidak berani untuk bertanyakan. Setahun kemudian, setelah menamatkan kursus matrikulasi, Afiq pulang ke kampung. Dia membantu Cikgu Shima di perpustakaan sekolah bila ada kelapangan dan kesempatan sebagai pembalas budi dan jasa Cikgu Shima. Berdasarkan keputusan peperiksaan matrikulasi, Afiq telah mendapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran UPSI. Cikgu Shima mengetahui mengenai perkara tersebut. Beberapa hari kemudian, Cikgu Shima memberi Afiq satu sampul surat. Afiq membukanya dan terkejut mendapati terdapat sejumlah wang yang mencukupi untuk dia melanjutkan pelajaran UPSI. Menurut Afiq, saya sangat terkejut. Saya mula menangis depannya. Tanpa sedari, Cikgu Shima menghubungi pihak sekolah untuk meminta sumbangan agar saya dapat ke UPSI. Dia berkata kepada saya, ini disumbangkan oleh sekolah. Belajar bersungguh-sungguh. Pada ketika itulah saya terperasan sekali lagi bahawa gelang tangan yang tersisa di pergelangan tangannya telah hilang dan tiada lagi. Beliau tidak memakai apa-apa gelang tangan lagi pada ketika itu. Cikgu Shima juga menawarkan untuk mengantar Afiq ke UPSI. Tetapi Afiq menolak tawaran itu kerana dia menyedari Cikgu Shima mula kerap berulang-alik ke hospital untuk rawatan yang tidak diketahui. Afiq ingin bertanya mengenai gelang-gelang tersebut, tetapi tidak berani. Namun begitu, kecurigaan Afiq terjawab. Cikgu Shima mengesahkan bahawa dia telah menggadaikan gelang-gelang tersebut dan berkata, tak apalah Afiq, ini untuk kegunaan belajar. Seterusnya, Afiq menceritakan bahawa sepanjang tempoh dia mengikuti kursus matrikulasi dan sekarang di universiti, Cikgu Shima sentiasa berhubung dengannya untuk memastikan dia mempunyai wang belanja dan mengirimkan sedikit wang untuk menampung sebahagian daripada keperluan perbelanjaannya. Menurut Afiq, sekiranya saya tidak bertemu dengan Cikgu Shima, pasti sekarang saya hanya mendorong keluarga saya menjual roti canai di tepi jalan di depan rumah. Dengan PKP sekarang, pasti kehidupan saya akan menjadi lebih sukar. Sebagai mengakhirinya, Afiq berkata-kata, cikgu adalah bidadari syurga. Sahabat-sahabat, itulah kisah mengenai Afiq dan Cikgu Shima. Bagaimana Cikgu Shima sanggup bergolok bergadai untuk membantu Afiq meneruskan pelajaran. Salut tabik Cikgu Shima. Semoga kisah ini memberi kita sedikit kesedaran dan keinsafan bahawa apa yang kita miliki atau apa yang kita dapat, kita terima atau dianugerahkan bukanlah milik kita 100%. Terdapat bahagian-bahagian untuk orang-orang lain yang lebih memerlukan. Oleh itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.